Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada sesi tutorial kali ini di mana saya akan berkongsi lagi bagaimana kita nak menjual di Shopee. Okey, baik. Sebelum ni kita dah melihat bagaimana kita nak upload produk, kita nak bina listing kita dalam kedai Shopee. Okey, kita set kita punya shipping option dan sebagainya. Secara asasnya kita sudah pun buat dan kita sudah ada kedai di Shopee. Jadi sekarang ni kita kena tahu sejauh mana kedai Shopee kita ni orang nampak, ataupun sejauh mana listing kita ataupun produk-produk yang kita letak di dalam Shopee ataupun kedai kita ini orang tengok. Okey? Jadi untuk melihat perkara-perkara tersebut di dalam Shopee, saya menggunakan handset. Anda boleh tengok pada skrin di sini. Okey. Pada handset ni kita pergi kepada My Shop ataupun kedai kita. Kita buka Business Insight, ya. Okey. Dalam Business Insight ni kita tengok ada beberapa bahagian. Yang pertama dia menunjukkan order kita ada berapa. Okey. Dan sales kita, iaitu jumlah jualan kita dalam ringgit Malaysia. Lepas tu conversion rate, apa dia conversion rate? Okey, sales per order, visitors dan page view. Di sini dia memberi gambaran kepada kita sejauh mana kedai kita sudah dilihat, okey, ataupun produk kita ini telah pun diberi perhatian oleh pelanggan-pelanggan yang melawat ke dalam Shopee. Okey, baik. Kita boleh tengok di sini ada 4 bahagian, ya. Pertama real time, maksudnya waktu sekarang ini. Real time ini ialah daripada pukul 12 pagi tadi, okey, 12 malam tadi, ya, 12:01 minit dia kira sehinggalah waktu sekarang. Okey, berapa orang yang sudah melihat kita punya kedai. Okey, dan kita juga dapat melihat semalam punya. Okey, semalam punya dan dalam masa 7 hari, dan kita juga boleh lihat dalam masa 30 hari. Baik, kita mengambil kira 30 hari. Okey, dalam masa 30 hari, kalau anda tengok kepada skrin Android ini, okey, jumlah pelawat kita sudah berapa ribu contohnya. Okey, sebab biasanya ni saya mengambil contoh kedai saya. Biasanya kedai saya ini 1 bulan page view, maksudnya orang nampak kedai kita, maksudnya nampak produk kita. Sama ada produk kita itu wujud pada skrin utama Shopee, okey, ataupun melalui searching ataupun pencarian barang-barang di Shopee oleh pelanggan-pelanggan Shopee. Produk kita itu sudah dilihat sahaja, betul? Okey, itu masuk dalam kiraan page view. Okey, apa dia visitor? Okey, visitor ini apabila orang klik produk kita, bermakna dia sudah masuk dalam kedai kita. Okey, itulah yang dinamakan visitor. Jadi di sini kita boleh melihat perbezaan di antara page view dengan visitor. Kalau visitor, page view sudah mestinya ramai, ya, sebab biasanya orang akan mencari barang, dia just scroll, okey, just scroll produk-produk pada skrin yang dia cari. Maksudnya kalau, dan di situ kita memerlukan daya tarikan supaya orang masuk kepada kedai kita. Okey, kita akan tengok pada tutorial yang akan datang bagaimana kita nak orang yang view page kita ini menjadi visitor, seterusnya membeli barang di kedai kita. Okey, di sini gambaran dia, ya. Okey, jadi itu yang saya nak highlightkan di sini, iaitu page view dan juga visitor. Okey, page view yang banyak bukan bermakna kita mendapat buat sale yang banyak. Okey, tetapi itu adalah salah satu punca bagaimana kita menjana sales. Okey, dan juga visitor yang ramai bukan bermakna sales kita itu boleh melonjak setingginya, contohnya begitu. Jadi contoh kedai saya ini
bukanlah contoh yang terbaik lah maksudnya ya, sebab ada kalanya kita buat secara rushing ya, dan tetapi kita ambil lah masa untuk kita buatkan cantik-cantik gambar supaya orang tengok menarik, jelas dan sebagainya. Okey, jadi itu dari segi produk listing kita. Pertama, pemilihan produk. Okey, ada orang dia memilih produk kosmetik misalnya untuk menjadi listing ataupun produk jualan mereka, ataupun ada di antara orang yang produk fabric, fashion. Okey, dan ada orang yang suka jual barang home living product ataupun produk hot item. Ada hot item je dia nak jual. Okey, itu terpulang kepada anda, pemilihan anda, dan semestinya lah, okey, untuk pemilihan produk ini perlu ada orang kata kajian pasaran ya. Kajian pasaran di mana kita kena pilih produk yang kita nak jual itu biarlah produk yang ramai orang pakai ataupun orang tercari-cari produk itu, ataupun kadang-kadang tak ramai orang cari tetapi persaingan itu tidak tinggi. Jadi kemungkinan barang kita juga menjadi pilihan. Jadi itu yang saya katakan sebagai kajian pasaran ya, supaya kita tidak tersalah pilih barang kita nak jual ya. Kadang-kadang ni kita beri nak jual satu barang, sebenarnya orang tak cari pun barang tu. Okey, jadi rugilah, rugi kalau kita menjual barang yang orang tak cari. Okey, seterusnya kita kena, bagaimana kita nak suruh orang nampak kedai kita. Okey, kita kena cari orang. Maksudnya begitu, kita kena cari juga orang. Okey, bagaimana cara kita nak cari orang di dalam Shopee ini ialah kita tambahkan follower kita. Okey, dalam segmen yang pertama ini, benda kedua yang kita kena buat ialah kita kena cari follower kedai kita. Okey, biar ramai orang ikut kedai kita. Jadi secara automatik bila kita ada new feed ataupun kita ada new listing, okey, mereka adalah orang yang akan mula-mula nampak barang kita dulu. Okey, kita kembali kepada skrin Android kita. Bagaimana kita nak tambah follower? Okey, salah satu cara, mungkin berbagai-bagai cara kita boleh lakukan. Okey, dan kalau anda mungkin melihat tutorial daripada orang lain ya, ada pelbagai cara. Dan cara yang paling mudah ialah, okey, katalah kita menjual apa? Okey, katalah kalau kita menjual home product, okey, home living product, maksud saya. Okey, langkah pertama ialah kita pergi kepada home screen Shopee. Okey, kita tengok kita tengok kepada daily discover ni. Okey, kita cari produk yang lebih kurang sama dengan kita. Maksudnya dalam kategori yang sama. Okey. Okey, dan di dalam produk yang kategori yang sama itulah mungkin adanya prospek-prospek kita. Jadi daripada situ kita akan tambah follower kita. Okey, yang itu tentang menambah follower ini saya akan ceritakan kemudian. Okey, seterusnya kita kena mengikuti yang ketiga dalam segmen yang pertama supaya orang nampak kedai kita ialah kita kena ikut kempen yang disediakan oleh Shopee. Kita kena masuk melalui desktop ya, melalui komputer. Saya akan tunjukkan pada skrin komputer di mana letaknya kempen. Okey, dan kempen ini adalah mengikut jemputan Shopee saja ya. Okey, kalau ada jemputan kita masuk. Okey, tetapi ada syarat-syarat dianya lah. Okey, seterusnya ialah melalui chat broadcast. Okey, chat broadcast ni juga kita kena melihat melalui desktop kita. Okey, dalam chat broadcast ini, okey, apa yang kita perlu tengok, di mana yang kita perlu lihat ialah pada marketing center. Okey, pada marketing center ini kita lihat bahagian tepi sebelah kiri ni ialah okey, chat broadcast. Okey, di mana bila kita klik chat broadcast ini, okey, pada my broadcast ini, Shopee sediakan 3 jenis broadcast yang kita boleh buat ya. Okey, yang pertama ialah
broadcast kepada follower dan buyer kita. Yang kedua ialah kepada user pending purchase. User pending purchase ni ialah mereka yang meletakkan barang kita dalam troli diorang. Okey. Jadi itu adalah pending purchase. Dia mungkin nak beli tetapi dia masih mencari-cari lagi ataupun masih membanding-bandingkan lagi dengan kedai-kedai lain. Okey, yang ketiga ialah pending review atau pending review reminder. Maksudnya orang yang dah membeli di kedai kita tetapi kita ramai yang dah membeli tetapi mereka tidak meninggalkan rating pada kedai kita. Jadi kita boleh broadcast satu message mengingatkan mereka supaya mereka tinggalkan rating untuk kedai kita. Okey, seterusnya yang kelima ialah kita kena share link produk-produk kita di media-media sosial lain. Okey, sebagai contoh, kita ada akaun Facebook, kita ada akaun Instagram, kita ada Twitter, kita ada apa lagi? LinkedIn contohnya lah ya, yang itu yang biasa kita guna. Jadi setiap produk kita ni kita boleh share link dia ke sana. Okey, bagaimana cara anda nak share itu terpulang kepada anda. Okey, sama ada secara direct ataupun secara indirect, itu terpulang. Okey, salah satu cara ialah apabila mereka klik link tersebut secara automatik, okey, link itu akan menghantar mereka itu ke dalam kedai Shopee kita. Okey, kita share link. Okey, seterusnya ialah Shopee Feed. Okey, bagaimana kita nak orang nampak ataupun prospek-prospek baru nampak produk-produk dalam kedai kita. Okey, dalam Shopee Feed ini kita akan post satu gambar. Okey, dan pada gambar tersebut kita letak link produk kita. Jadi apabila prospek klik pada link produk itu, mereka akan terus dibawa kepada produk kita. Okey, siapa yang mengikuti feed ini? Yang mengikuti feed ini ialah follower-follower kita. Okey, mereka akan nampak sekiranya mereka tekan feed Shopee Feed pada apps ini. Okey, biasa Shopee Feed ni kita boleh tengok pada apps ya. Okey, di bahagian utama Shopee Feed ini adalah kita tengok bahagian di bawah ini ya, ada home, feed, Shopee Mall, notification dan me. Okey, ini bahagian Shopee Feed ni. Kalau kita tekan di sini, okey, ada lagi bahagian-bahagian yang kita boleh tengok, iaitu timeline, explore. Okey, 10.10 ni campaign lah ya. Dan bagi kita boleh explore lagi sini, tetapi apa yang kita post dia akan masuk dekat timeline. Jadi di sini okey, bila orang nampak barang kita dan dia rasa itu menarik, okey, mereka akan klik barang kita. Dan pada Shopee Feed ni juga, okey, Shopee Mama selalu post dia punya timeline. Dia selalu post. Jadi kita ambil peluang komen pada post Shopee Mama itu supaya orang nampak kedai kita tu, username kita tu orang nampak. Okey, kalau orang klik automatik, okey, Shopee akan bawa orang yang klik itu masuk ke dalam kedai kita. Kita komen, kita like status dia, kita like komen-komen orang lain. Okey, itu adalah Shopee Feed. Dan seterusnya ialah live streaming. Okey, live streaming ni adalah satu bahagian yang disediakan oleh Shopee ya. Dan live streaming ini bukan semua ada ya, bukan semua ada. Maksudnya ada akaun yang tidak disediakan live streaming dan ada yang disediakan. Jadi bagi anda yang berani muncul di hadapan skrin, anda boleh membuat live streaming. Okey, tetapi dengan syarat produk itu anda mesti adalah anda tunjukkan produk anda itu dari segi review tentang produk, kelebihan dan sebagainya. Jadi kalau anda rasa tak ada keberanian untuk buat ini, tak apa, kita ketepikan yang ini dulu. Okey, itu adalah 7 perkara yang membolehkan orang
nampak kedai kita di Shopee. Okey, bukti orang nampak page view. Maksudnya page view itu maksudnya page kita orang nampak, kedai kita orang nampak. Okey, bagaimana kita nak menjadikan orang yang melihat page view itu ialah sebagai visitor kedai kita, dengan kata lain mereka klik produk kita. Jadi ada perkara-perkara penting yang kita kena tahu bagaimana kita nak membawa orang yang melihat kedai kita ini supaya mereka akan masuk ke kedai dan melihat barang kita pula. Okey, itu saya akan sambungkan dalam tutorial khususnya ya. Okey, jadi apa yang anda perlu buat sekarang ialah cuba study business insight pada kedai Shopee anda dahulu. Cuba study itu dahulu dan lihat sejauh mana pencapaian anda, sejauh mana orang nampak kedai anda, sejauh mana orang dah masuk ke kedai anda. Okey, mungkin anda boleh bandingkan dengan kedai saya ini. Okey, anda bolehkan bandingkan dengan kedai saya ini. Okey, kedai saya ini dari segi trafiknya ataupun page view ini trafik lah ya. Maksudnya agak tinggi juga ya, agak tinggi juga dengan bilangan produk sekitar 100. Okey, kalau produk banyak lagi dah semestinya trafik itu akan lebih tinggi lah ya, sebab secara randomly produk kita tu orang akan nampak ya. Maknanya kebarangkalian orang nampak tu lebih tinggi lah sebenarnya kalau produk kita banyak. Okey, cuma saya nak kongsikan bukan bermakna produk kita banyak itu membolehkan orang nampak, tidak juga ya. Sebab ada orang saya pernah jumpa ya, ini Shopee yang bagi anugerah ya, anugerah Universiti Shopee, di mana seorang seller di Shopee ini dia cuma menjual satu saja produk. Okey, satu saja produk ya, itu produk untuk part of motor lah, motorcycle, di mana produk dengan satu produk itu dia mendapat status preferred seller. Okey, yang ini juga kita akan bincangkan macam mana kita nak dapatkan status preferred seller. Okey, jadi itu 7 perkara yang perlu kita utamakan dulu. Orang kata kita kena buat dulu supaya orang nampak kedai kita. Jadi saya akan sambung tutorial seterusnya pada sesi yang lain. Tips-tips bagaimana kita nak orang daripada trafik, daripada orang view produk kita, kedai kita, orang nampak produk kita, kita nak bawa dia orang masuk ke dalam kedai kita, klik barang kita untuk tengok. Okey, jadi setakat itu saja dulu untuk tutorial kali ini. Anda boleh tutorial lain di sebelum ini, saya letak dalam description. Okey, daripada pertama bagaimana kita set up kedai Shopee sehinggalah tutorial ke hari ini. Okey, jadi kepada anda yang belum subscribe channel saya, kalau anda rasakan maklumat yang saya kongsikan ini memberi manfaat kepada anda, ataupun setidak-tidaknya boleh memberi info yang berguna kepada anda dalam nak meneruskan bisnes di Shopee ini, okey, anda boleh subscribe, okey, dan saya akan cuba untuk berkongsi lagi pada masa akan datang tips-tips untuk kita berniaga di Shopee berdasarkan teori yang saya belajar dalam kelas dan juga pengalaman saya bersama Shopee sehingga hari ini, sekitar 3 tahun lah ya, sekitar 3 tahun. Okey, kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih.